Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cuma aku nak cakap, okay, hari ni aku akan buat kisah seram, tapi bukan setup dia macam ni, okay? Ini hanyalah intro sebab bila aku check balik footage semua, intro aku hilang. Okay, bila aku check balik footage semua kan, aku terperasan yang satu, video intro tak ada. Sama ada aku terdelete ataupun hilang, aku tak tahu. And korang just stay tune, dengar cerita seram ni sampai habis, ataupun korang tengok video cerita seram ni sampai habis, okay? So itu saja daripada aku untuk intro. So yes, check it out. Assalamualaikum, aku Eddie. Eddie ke Adi, aku tak tahu macam nak pronounce nama kau, sorry Cakap dia nak bagi kisah seram yang berlaku dekat sekolah dia. Aku tak boleh tahu. Kisah ni terjadi pada tahun 2018. Ada cerita kat aku. Diorang ni, penduduk asrama ni, maksudnya budak lelaki dengan budak perempuan yang duduk kat asrama ni, digemparkan dengan satu sosok entiti, iaitu lembaga putih yang menyerupai macam angsa tetapi berkepala dua. Okey, nak dijadikan cerita, pada satu hari macam biasa kan, ada guard nak ronda jap bangunan tu. Guard tu macam tengok macam sama-sama. Dia tengok apa benda, macam dia nampak macam ada benda warna putih dekat blok terbiar berhadapan dengan dom perempuan. And then guard ni pun macam tak jelas kan, so dia ambil torchlight dia suluh dekat entiti tu. Pak, belum lagi. Benda tu hilang. Tapi benda tu tak terhenti dekat situ. Selepas beberapa jam, lebih kurang pukul 12 ke pukul 1 ke 2 pagi macam tu, biasalah kan budak-budak asrama, dia macam selalu tidur lambat. Budak-budak lelaki asrama lah, perempuan ni aku tak tahu sikit sebab diorang ni katanya macam kau suka tidur awal. Apa aku? Tak lagu kau. So diorang tidur lambat. Diorang masak Maggi. Diorang makan Maggi, makan apa semua, macam have fun apa semua, hahaha, gelak-gelak, and then dia macam okay, ada tau macam beberapa budak yang bawa phone dekat asrama secara senyap-senyap. Itu bagi aku macam benda tu biasa lah kan, budak kan nakal, post kau lah. So kalau kantai lantak kau lah, phone kau, bukan phone aku. And then okay, so diorang ambil phone. Kebetulan diorang nak selfie tu, dia ambil gambar, dia snap. Bila dia tengok balik gambar tu, dia ternampak dekat belakang diorang ada satu sosok entiti berwarna putih, berambut panjang. Kalau korang nak tahu apa benda tu kak. Okay, so aku tak nak sebut. So diorang takut, diorang tutup phone tu apa semua, kemas apa semua, diorang tidur cepat-cepat. So mungkin sebab benda tu nak suruh diorang tidur kat, sebab mungkin tempat tu tempat dia, kita tak tahu kan. Mungkin dia nak bagi amaran, kalau kau nak duduk sini, kau jangan buat tempat ni macam tempat kau. Maksudnya menghormatilah tempat orang kan. Keesokan harinya, diorang buka balik phone tu, diorang check gambar tu. Dekat gambar tu, benda tu tiba-tiba hilang. Malam tadi diorang check, ada tau benda tu. Tapi pagi tu diorang check, tak ada. Hilang. Pop. Boom. So diorang macam terkejut. Lembaga tu tiba-tiba hilang dalam gambar tu. Sebab semalam diorang check, ada benda tu. Tapi pagi tu check, clean, tak ada. Cuma hanya gambar diorang sahaja. So disebabkan macam
Diorang ni macam nak bagi tahu cikgu, tapi diorang fikir balik tak payahlah. Satu takut kantoi, diorang bawa phone and tidur lambat. Tapi nasib baiklah ada abang guard tu yang bagi tahu ada benda tu. So itu adalah kisah pertama daripada Eddie. Tak apa aku panggil kau Eddie kan. Next kepada kisah misteri dekat asrama tu. So dia cakap dengan aku, kisah ni berlaku pada tahun 2019. Lebih kurang sebulan sebelum nak hujung tahun 2019. Biasalah time tu semua macam dah start dah nak buat kepala sendiri, dah start dah muncul lah semua punya belang apa semua kan. So disebabkan diorang bergadang apa semua, diorang teman sini diorang nak study sebab SPM. Ada satu hari tu lebih kurang pukul 1 ke 2 pagi, diorang main Jutaria. Punya shop main Jutaria, main. Tempat aku. Kau masuk tempat aku, kau bayar. After that diorang main tu, diorang terbau satu macam bau minyak gaharu. Wangi dia macam tu. So sampai ada yang pening bau wangian tu. Tiba-tiba pula ada bunyi anjing menyalak. Tu macam comel sangat. Elah macam cute. Bercampur pula dengan bunyi ayam kokok. Masa tu diorang macam dah pening apa benda yang terjadi ni? Macam apa benda ni? Ni tiba-tiba ni anjing menyalak lah, bau wangi lah, bunyi ayam kokok lah. So diorang tengok lah dekat tingkap kan, nak tengok kat luar tu sama ada betul ke ada anjing ke ada ayam kan. Tapi yang peliknya, diorang tak jumpa satu binatang pun. What the hell man? So diorang pun macam abaikan lah. Mungkin benda tu dekat tempat lain ke kan. So bila diorang dah sambung main tu, bau yang tadi tu bertukar menjadi bau busuk, macam bau bangkai. So disebabkan ramai yang tak tahan dengan bau tu, macam apa benda ni tu, tadi bau wangi ni tiba-tiba bau busuk pula ni kan, apa benda ni? So diorang decide nak cari bau tu dekat mana. Diorang cari kan, punca bau tu dekat mana, diorang still lagi tak jumpa. And then diorang terdengar bunyi macam ada yang mencakar dekat jaring tingkap. Tapi diorang tak nampak apa yang mencakar dekat tingkap tu. So diorang sebabkan diorang takut, diorang decide untuk tidur je lah. Takut kalau stay benda tu kan lagi kacau diorang. So diorang dah tidur apa semua kan. Tiba-tiba si Eddie ni terbangun tengah malam, tengah malam, tak tahu. Dia terbangun tu, dia dengar something bunyi macam tengah marah. Macam bunyi macam tu, macam bunyi berengus lah, berengus. So budak Eddie ni pun dia berani, dia tu lain macam gak lah. Dia pergi kat tingkap, dia tengok kat luar tu ada apa kan. Bila dia selak je langsir tu, dia tengok kat tingkap tu, dia terperasan ada macam something entity yang memerhatikan dia dekat sebalik pokok yang bersebelahan padang. Asrama diorang ni bersebelahan dengan padang dan rumah pengetua lama. So dia ingat benda tu macam burung ke apa kan. Sebab benda tu tiba-tiba lenyap macam tu je, tapi tak ada apa-apa gerakan langsung. Benda tu macam hilang sekelip mata. So sampai sekarang benda tu masih lagi jadi misteri kepada Eddie dan rakan-rakannya di asrama. So cerita terakhir untuk malam ini daripada Eddie juga. Benda ni terjadi pada buka ni. Okay. So cerita yang terakhir untuk malam ni daripada Eddie. Kisah ni berlaku pada tahun lepas. Pada masa tu diorang baru je balik ke asrama. Sebab time tu dah lepas cuti PKP, diorang dah boleh balik lah ke asrama. And selama beberapa hari pada hari Sabtu tu ada yang balik ke rumah, ada yang stay dekat asrama. So yang stay dekat asrama ni tak ramai pun, dalam 6 ke 7 orang macam tu. Pada malam tu Eddie ni dengan member dia dan junior apa semua kan lepak dalam dorm, main phone apa semua. Tiba-tiba ada seorang junior dia ni nak masuk ke dorm tu, tiba-tiba rebah pengsan.
Gila macam action punya cerita. Terus dah lah. And then Eddie ingat budak tu macam main-main ke apa kan. Eddie dengan member-member dia pergi dekat dengan budak tu, cuba sedarkan dia. Bila je budak tu dah sedar, buka mata apa semua, budak tu kata, aku tak boleh bangun. Dia kata macam ada orang peluk dia, badan dia macam keras gila nak mampus, tak boleh nak bangun lah. Tapi diorang still lagi boleh angkat budak tu. Dia dengan member dia cepat-cepat angkat dia. So dia dengan member dia cepat-cepat angkat budak tu ke atas katil and tutup pintu bilik cepat-cepat. Lepas je budak tu dekat atas katil, Eddie pergi urut sendi-sendi dia, suruh budak tu selawat apa semua kan. Barulah budak tu slow-slow, alhamdulillah dah boleh bergerak badan dia. And then dia kata macam dada dia kena himpit lah apa semua. Diorang decide tidur je lah malam tu. Kalau diorang jaga mungkin benda tu lagi teruk jadi. And then bila bangun je pagi, Eddie tanya budak tu, kau apa semalam? Dia pengsan. Lepas tu budak tu cakap, dia time nak masuk bilik tu, dia ada ternampak satu lembaga terbang ke arah dia. And then dia pun macam lemah kan, nak pengsan. Dia buka pintu, dia rebah pengsan. Lepas tu dia cakap, dia macam tak cam lah benda tu kan. Tapi aku rasa aku tahu, dan korang pun mungkin korang tahu apa benda tu. Mungkin benda tu So lepas dia kejadian tu, diorang decide buat bacaan Yasin pada setiap bilik dalam asrama tu. And diorang banyakkan selawat, banyakkan ibadah dalam asrama tu. And cikgu-cikgu umum kata, yelah, banyakkan ibadah untuk pendinding diri. Susah betul nak sebut. And then after that, alhamdulillah dah tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi dia cakap aku, dia cuma takut kalau after this dia balik ke asrama, benda tu terjadi lagi. Sebab yelah, kita pun sebelum ni kan dah, kita cuti balik kan PKP ni. So lepas ni dah nak naik sekolah, dia pun takut benda terjadi lagi. Dia cakap aku, selalunya benda-benda yang kes mistik ni mesti melibatkan lembaga tu lah. Apa-apa lembaga tu lah yang salah. Kesian kan. Aku rasa mungkin lembaga tu penghuni asal tempat tu, apa yang aku rasa lah. Apa pendapat korang? Komen di bawah. Komen di bawah. Komen di bawah. Lain kali aku try tak boleh. Bodoh. Itu saja cerita daripada Eddie untuk malam ni. Bagi aku seram kat tu. Uish. Dia terbang, pop, kat budak tu. Terkejut tu. Itu kalau ada orang sakit jantung ke apa kan. Mati member tu. Tapi itulah. Buat kat luar sana yang macam baru nak masuk asrama ke apa kan, aku nasihatkan korang untuk banyakkan selawat, banyakkan beribadah lah apa semua kan, untuk pendinding diri. So kalau dekat asrama tu, jagalah diri. Jangan buat tempat tu macam tempat hang. Teruk betul punya slang. Jangan jadikan tempat tu macam tempat kau. Mungkin tempat tu, tempat benda tu punya tempat tu kita tak tahu. Even tu kat mana-mana pun, macam contoh kalau kat rumah kita ada tetamu, tapi tetamu tu buat rumah kita tu macam rumah dia sendiri, mestilah kita marah kan. So tu juga dengan makhluk tu, dia pun sama macam kita. Okay. So itu saja untuk malam ini. 1001 kata-kata daripada saya, Muhammad Ifadham. Ya, terima kasih kerana mendengar kisah seram, malam seram sejuk, daripada awal video sampai ke akhir video ni. So untuk korang yang di luar sana ada kisah seram ataupun experience seram, nak share dekat aku, boleh DM dekat aku, IG aku iaitu smiley.visual, ataupun korang boleh Gmail aku. So aku akan letak aku punya Gmail kat bawah, okay? So thank you so much sebab korang dah tolong kita orang reach 100 subscriber. Itu bagi aku macam dah bersyukur, alhamdulillah. So aku ucapkan terima kasih sangat-sangat, dan I appreciate that. Okay, I love you guys so much. Okay, so plan aku lepas ni kalau dah reach 200 subscriber, aku nak buka satu slot gaming. So korang boleh komen kat bawah lah, sama ada korang suka ke tak untuk kita orang buat satu slot, iaitu slot gaming kan. So korang boleh komen lah
nak kita orang main game apa ke apa kan. Tapi korang jangan suruh kita orang main game PS5 ke kan, PC ke apa, sebab kita orang tak mampu. Kita ada phone je. Phone dengan laptop tu je. Tak mampu. Tak. So kita orang tak mampu lagi lah kan. Kalau ada duit lebih nanti kita orang, InsyaAllah, dengan izin Tuhan. Ya. Thank you so much lagi sekali sebab dah dengar cerita aku daripada awal sampai ke akhir video. Don't forget to like, comment and share and subscribe sekali. Tahu. So itu saja daripada aku untuk malam ni. Bye. Aku tak lagi mata sebelah je tu.